Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Cikgu Mahizan untuk ulang kaji semula Matematik tingkatan 5 KSSM iaitu bab 6 nisbah dan fungsi trigonometri. Dalam bab 6 ini kita fokuskan 6.1 6.1 nilai sinus, cosinus dan tangent bagi sudut theta daripada 0 darjah hingga 360 darjah. Okey, apa yang anda telah pelajari dalam topik subtopik 6.1 nilai sinus, cosinus dan tangent bagi sudut theta ya. Okey, kita fokus pada bulatan unit bulatan unit ini basic lah basic yang kamu kena tahulah kan. Okey, raja di sebelah menunjukkan satu bulatan unit. Okey, ini adalah bulatan unit bulatan unit ini ialah bulatan yang berjejari satu unit dari dari pusat bulatan dari pusat bulatan. Okey, di asalan lah Okey, paksi X dan paksi Y membahagikan bulatan unit kepada 4 sukuan, iaitu sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan yang keempat. Seperti kita tahu, sukuan pertama 0 darjah hingga 90 darjah. Sukuan kedua 90 darjah hingga 180 darjah. Sukuan ketiga 180 hingga 270 dan sukuan yang keempat 270 hingga 360 darjah. Kemudian anda juga telah mempelajari bagaimana menentukan nilai sinus, cosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan kedua, ketiga dan keempat berdasarkan sudut rujukan sepadan. Di sini kita tengok sukuan kedua sukuan yang kedua. Okey, katakan alfa ni adalah sudut sepadan Jadi kita tengok pada sukuan kedua cara menentukan sudut sepadan dia adalah 180 tolak theta. Kita akan dapat sudut sepadan di sini Okey, kita tengok pula pada sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga, ini theta dia Okey, cara menentukan sudut sepadan bagi sukuan ketiga adalah theta tolakkan dengan 180 darjah Theta tolak 180 darjah. Kita ambil ni di paksi X. Okey, seterusnya untuk menentukan sudut sepadan bagi sukuan yang keempat. Yang keempat pula di sini sukuan sepadan yang keempat. Okey, 360 darjah tolakkan dengan theta 360 darjah satu pusingan ni tolakkan dengan theta ni. Kita akan dapat sudut sepadan bagi sukuan yang keempat. Terus kepada contoh 1. Tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi setiap sudut berikut. A, 138 darjah. Kita tengok soalan A, 138 darjah. Kita tentukan di mana sukuan terletak, sukuan ke berapa. Okey, jadi kat sini 138 darjah terletak di sukuan yang kedua Okey, cara kita nak menentukan sudut rujukan sepadan bagi sukuan kedua adalah 180 tolakkan dengan theta 138. Jadilah jawapannya adalah 42 darjah Seterusnya B, 239 darjah. Okey, kita tengok 239 darjah terletak pada sukuan yang ketiga. Bagaimana kita nak cari sudut rujukan sepadan pada sukuan yang ketiga? Theta tolak dengan 180 Jadi 239
tolak dengan 180. Jadilah jawapannya adalah 59 darjah. Seterusnya C, 312 darjah. Ya. 312 darjah kita tengok di bulatan unit terletak pada sukuan yang keempat. Okay. Jadi, bila terletak di sukuan yang keempat, cara menentukan sudut rujukan sepadan adalah 360 darjah tolak dengan theta, iaitu 312. Jadilah 40 darjah. Seterusnya, untuk contoh soalan kedua, kita kena rujuk ingatlah ni ya, sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Di mana sukuan pertama pada sukuan pertama semua adalah positif, kita guna istilah S lah. Okey. Sukuan yang kedua hanya sin sahaja yang positif. Sukuan ketiga hanya tan sahaja yang positif. Okey, dan sukuan yang keempat hanya cos sahaja yang positif. Okey, terus pada kita tengok contoh 2 ya. Nyatakan hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan A sin 167 darjah. Ya. Okey, benda pertama yang kita kena tahu adalah 167 darjah terletak di sukuan yang kedua. Ya, jadi sin adalah positif. Ya, okey. Sin theta sama dengan sin 180 darjah tolak dengan theta. Theta dia tadi adalah 167 darjah. Jadilah jawapan dia sin 13 darjah. Ya, sin 13 darjah. Positif lah ya. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Cos 258 darjah. Ya, kita nak kena tengok dulu sudut 258 darjah terletak di sukuan keberapa. Okey, jadi kat sini dia terletak pada sukuan yang ketiga. Jadi kalau kita tengok sukuan yang ketiga, okey, hanya tan sahaja yang positif, ya. Sin dengan cos negatif. Jadi kat sini cos kan. Jadi kita kena letak negatif, ya, negatif cos kat sini ya. Negatif cos. Ya, theta tolak dengan 180 darjah. Jadi negatif cos 258 darjah tolak 180 darjah. Jawapannya adalah negatif cos 78 darjah. Dan C tan 349 darjah. Jadi sudut 349 darjah terletak pada sukuan yang keberapa? Okey, dia terletak pada sukuan yang keempat. Ya, sukuan keempat hanya cos sahaja yang positif. Ya, bermakna jawapan kita kena letak di sini adalah C ni ya. Sudut 349 darjah terletak pada sukuan yang keempat. Maka sukuan keempat tannya adalah negatif. Jadi kita letaklah negatif tan. 360 darjah tolak dengan theta. Jadi negatif tan 360 darjah tolak 349 darjah. Jawapannya adalah negatif tan 11 darjah. Seterusnya contoh 3. Apa yang kita kena tahu adalah untuk contoh 3 ni adalah bulatan. Dalam bulatan unit ni ya, sin theta ya, sin theta sama dengan koordinat y ya, dan cos theta adalah koordinat x ya dalam bulatan unit ni. Bermakna tan theta koordinat y per dengan koordinat x. Okey, terus pada contoh 3 ya. Setiap rajah berikut menunjukkan satu bulatan unit dengan sudut theta. Tentukan nilai sin theta, cos theta dan tan theta. Okey, A. Kita tengok kepada pada bulatan unit ya, A ni ya.
Okey, tadi kita dah tahu bahawa sin theta adalah koordinat y. Jadi kalau kat sini koordinat y ni adalah 0.8829. Okey, ini adalah koordinat y. Okey, kemudian kita nak tengok pula cos theta. Cos theta ini adalah koordinat bagi X. Koordinat X. 0.4695. Yang ni. Okey, dan seterusnya tan theta sama dengan koordinat Y per dengan koordinat X. Okey, jadi jawapannya adalah 1.8805. Okey, kita tengok pula B. B. Okey, sin theta adalah koordinat Y. Jadi koordinat Y adalah negatif, negatif 0.5446. Okey, manakala cos theta pula adalah koordinat Y, iaitu negatif 0.8387 dan tan theta koordinat Y per dengan koordinat X. Dan jawapan kita dapatlah negatif-negatif, jadi positif lah. Jadi jawapannya adalah 0.6493. Okey, bagi contoh 4 pula, contoh 4 pula kita nak tentukan nilai, tentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan masing-masing, Jadi untuk contoh 4 ni, cara penyelesaian dia, kita juga boleh menggunakan kalkulator, Kita menggunakan kalkulator lah, A sin 104, sin 104. Maknanya kita kena ingat yang tadi, Kalau 104, dia terletak di kesukuan yang kedua. Sin adalah positif, Sin adalah positif. Jadi, bila sin adalah positif, terletak di sukuan yang kedua, kita kena letaklah, Sin 104 darjah sama dengan positif sin, 180 darjah tolak dengan 104. Jadi jawapannya adalah positif sin 76 darjah. Dan kita terus tekan kalkulator. Kita terus tekan kalkulator. Sin, tekan sin 76 akan sama dengan, kita akan dapat jawapannya 0.9703. Bagi soalan B pula, cos 208.2 darjah, Okey, cos 208.2 darjah, sudut ni, 208.2 darjah ini terletak di sukuan yang ketiga, terletak di sukuan yang ketiga. Dan sukuan yang ketiga hanya tan sahaja yang positif. Jadi jawapan kat sini kita kena letak negatif, negatif cos, 208.2 darjah tolak 180 darjah, sebab dia berada di sukuan yang ketiga, sukuan yang ketiga. Okey, jadi jawapan dia adalah negatif cos 208.2 darjah, Kita ambil kalkulator terus, kita tekan kalkulator, cos 28.2 darjah. Kamu akan dapat negatif 0.8813. Bermakna yang ini ditunjukkan, ditunjukkan terletak di sukuan yang ketiga, Okey, maka sudut rujukan sepadan dia adalah 28.2 darjah, Okey, seterusnya soalan C, tan 318 darjah 17 minit. Untuk soalan ni, kita kena tengok dulu 318 darjah ni kan, 17 minit ni terletak di sukuan yang keempat. Okey, kalau sukuan yang keempat,
tan adalah negatif. Jadi kita kena letaklah negatif tan. Ya, negatif tan 360 darjah tolak dengan 318 darjah 17 minit. Ya. Okey, jadi 17 minit. Jadi kita cara menolak dia ya 360. Jadi 359 darjah 60 minit. Ya, kita kena senang tolak ya. 359 darjah 60 minit ya. Sebab 60 minit tu kita kena tolak dengan 17. Kita akan dapat 43 minit ya. Jadi negatif tan 41 darjah 43 minit. Tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapannya negatif 0.8915. Bagi contoh 5 pula, ya, tanpa menggunakan kalkulator saintifik, ya, kita nak menentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan. Okey, kat sini ada soalan A, B dan C. Ya. Kita tengok bagaimana cara penyelesaian ya, tanpa menggunakan kalkulator. Ya. Jadi kita akan dapatkan jadual. Ya. Kita tengok jadual di sebelah. Okey, ada dua kaedah ya. Ada dua kaedah cara nak menjawab soalan ni. Sebab kita tak perlu menggunakan kalkulator ya. Tanpa menggunakan kalkulator. Sama ada ya kita nak hafal yang ini. Jadual ni ya. Jadual sin 30 darjah. Sin 60 darjah. Sin 45 darjah. Apa nilai dia kat sini? Hafal lah kan. Tapi bagi cikgu tak berminat lah nak hafal ni ya. Jadi kita tengok kepada segitiga ni lah ya. Kita guna kaedah teorem Pythagoras lah ya. Okey, kita tengok segitiga yang atas ni ya. Segitiga ni adalah segitiga sama sisi ya. Sama sisi. Jadi sini dua dan sini pun 2 juga. Jadi bila segitiga ni kan, segitiga ni kita potong 2. Dia jadi ini adalah 1, ini 2 dan ini adalah punca kuasa 2 bagi 3. Okey, jadi sini 60. Jadi sudut 60 sin 60 ya. Sin 60. Jadi sin saya takut tentang hypotenuse. Ya, H, hypotenuse. Okey, punca kuasa 2 bagi 3 per dengan 2. Ini dia dah bagi kat sini. Sama je. Ya, sama je. Begitu juga dengan kalau cos ya. Cos. Ya, cos 60. Sebelah hypotenuse 1 per 2. Cos 60 1 per 2. Okey. Dan juga tan ya. Tan punca kuasa 2 bagi 3 per dengan sebelah. Jadi dia jadi apa? Dia jadi punca kuasa 2 bagi 3 ya. Kalau 60 darjah. Okey, begitu juga dengan 45 darjah. Kalau ini 45 darjah kan. Ini 90, ini 45. Jadi betul lah 180 dalam satu segitiga tu ya. Okey, kalau 45 darjah, ini kita katakan 1 ya. Dalam bilangan unit ini 1 kan. 1, ini 1 ya. Jadi kalau sin 45 1 tentang per dengan hypotenuse. Jadi kalau sin 45 darjah 1 per 1 per punca kuasa 2 bagi 2 ya, sama je ya. Okey, terpulanglah ya, kamu nak mengingat kaedah mengingat ataupun guna kaedah teorem Pythagoras yang atas ni ya. Okey, kita terus kepada soalan ya. Soalan jadi penyelesaian soalan
A, cos 150 darjah ya. Cos 150 darjah. Okey, 150 darjah terletak di sukuan yang kedua. Ya, bila terletak di sukuan kedua bermakna cos dia adalah negatif. Sebab tu kita jawapan dia kita kena letak negatif cos 180 darjah tolak 150 darjah. Jadilah jawapannya adalah negatif cos 30 darjah. Ya, negatif cos 30 darjah. Kalau kamu nak tengok jadual ni, ya, jadilah negatif 3 punca kuasa 2 bagi 3 per 2. Ya, kita letak di sini jawapan dia. Okey. Kemudian kita tengok pula B ya. Tan 225 darjah. Ya. Okey, perkara pertama yang kita kena tahu adalah 225 darjah terletak di sukuan yang ketiga. Ya. Bila terletak di sukuan yang ketiga, tan adalah positif. Ya. Kita kena letak positif sini. Ya. Positif tan 225 darjah tolak dengan 180 darjah. Jawapan dia akan jadi positif tan 45 darjah. Ya. Okey, tanpa menggunakan kalkulator, kita boleh rujuk jadual ataupun cara teorem Pythagoras yang di atas ni ya. Okey, negatif tan 45 darjah bersamaan dengan 1 ya. Jawapan dia 1. Okey, seterusnya C, sin 300 ya. Kita tengok 300 darjah terletak di sukuan yang keempat ya. Okey, kalau sukuan yang keempat, sin adalah negatif ya. Jadi kita letak di ruangan jawapan dia adalah negatif sin 360 darjah tolak 300. Jadilah jawapannya negatif sin 60 darjah ya. Tanpa menggunakan kalkulator, jawapannya adalah negatif punca kuasa 2 bagi 3 per dengan 2. Kita teruskan dengan menentukan sudut ya. Apabila nilai sinus, cosinus dan tangent sudut tersebut diberi ya. Okey, yang pertama Yang pertama kita kenal pasti sukuan berdasarkan tanda positif atau negatif ya. Pada nilai fungsi trigonometri. Kita tentukan sama ada dia nilai positif atau negatif. Yang kedua kita kena tentukan sudut rujukan sepadan. Dan yang ketiga, hitung sudut theta berdasarkan sukuan yang dikenal pasti. Okey, kita tengok contoh 6 ya. Contoh 6, A, diberi sin theta sama dengan 0.6157 ya. Hitung sudut theta. Okey. Cara penyelesaiannya adalah ya, kita tengok ya. Yang pertama kita tentukan sama ada dia positif atau negatif ya. Tapi kalau di sini 0.6157 adalah positif ya. Bila positif, sin positif bermakna dia terletak di sukuan sama ada sukuan yang pertama ataupun sukuan yang kedua ya. Jadi dekat sini ditunjukkan ya. Ditunjukkan dalam bentuk ni. Pertama dia terletak di sukuan yang pertama, yang kedua dia akan terletak di sukuan yang kedua ya. Jawapan dia boleh jadi sukuan pertama ataupun sukuan yang kedua. Okey, jadi ya sudut rujukan sepadan. Kita ambil kalkulator ya, kita terus tekan je ya. Dengan menggunakan kalkulator, kita tekan shift sin 0.6157 ya. Bila kita tekan, kita akan dapat 38 darjah ya. Okey, jadi dekat sini jawapannya adalah 38 darjah ataupun ya 38 darjah tu terletak di sukuan pertama positif, sin positif, betul dah ya. Dan
Ataupun kita akan cari sudut sepadan dia ya, yang terletak di sukuan yang kedua ni. Terletak di sukuan kedua ni adalah 180 tolak dengan 38 darjah ya. Jadilah 142. Jadi jawapan dia kita boleh letak sama ada 38 darjah ataupun 142 darjah. Ya, so ini 38 darjah letak di sukuan pertama atau 142 darjah letak di sukuan yang kedua. Okey, untuk soalan B pula, okey, kita tengok ya. Cos theta sama dengan negatif 0.4226 ya. Di mana step pertama kita kena pasti dulu ya, tanda ya. Kat sini cos negatif ya. Okey, mana cos negatif terletak di sukuan yang kedua dan ketiga ya. Di sini kamu kena ingatlah SST. SST K. Yang ni memang kena ingatlah ya. Okey, jadi dia terletak negatif cos terletak pada sukuan kedua dan ketiga ya. Okey. Seterusnya kita cari sudut rujukan sepadan ya. Okey, cara macam bagaimana nak mencari sudut rujukan sepadan. Terus dia tekan kalkulator. Negatif cos, tak perlu negatif lah. Kita letak shift cos 0.4226 ya. Shift cos 0.4226 samaan dengan jawapannya adalah 65 darjah ya. 65 darjah bermakna kalau dia terletak di sukuan yang kedua, kita kena tolak ya, 180 tolak dengan 65 darjah ya. Jadi kita akan dapat 115 darjah. Okey, dan satu lagi dia juga terletak di sukuan yang ketiga. Jadi kalau sukuan ketiga 180 darjah kena tambah dengan 65 darjah. Dapatlah jawapan 245 darjah. Ya. Jadi dia ada dua jawapan di situ. Okey. Begitu juga dengan soalan C ya. Tan theta sama dengan negatif 1.4826. Di mana negatif tan, step pertama ya. Negatif ya. Negatif tan terletak di sukuan kedua dan juga sukuan yang keempat ya. SSTK ni juga ya, rujuk SSTK. Okey, step yang kedua kita cari sudut rujukan sepadan ya. Cari sudut rujukan sepadan dengan menekan kalkulator. Negatif tan 1.4826 ya. Jadi kita akan dapat 56 darjah ya. Bila dia letak ya, tan negatif terletak di sukuan yang kedua. Jadi 180 kena tolakkan dengan 56 darjah. Dapatlah 124. Okey. Dan bila tan negatif juga terletak di sukuan yang keempat. Jadi 360 darjah tolak dengan 56 darjah. Jawapannya adalah 304 darjah. Ya, dia ada dua jawapan di situ. Okey, untuk contoh 7 pula, ya, kita tengok soalan dia. Dalam rajah di sebelah QRS, okey, QRS ialah garis lurus ya. Garis lurus QRS ya. QR dan S ini adalah satu garis lurus. Okey, diberi QS sama dengan 8 dan QR sama dengan RS. Maknanya maknanya dia letak kat sini sama. Maknanya QR ni adalah berapa? QR adalah 4 dan RS juga adalah 4 ya. Okey, soalan dia hitung
cos X. Ya. Hitung cos X. Okey, cara penyelesaian dia. Okey, kita tengok dekat cos X ni. Ya, sini cos X. Okey, cos X adalah terletak pada sukuan yang ke berapa? Ya. Kalau kita tengok dekat sini, cos X ni dia terletak pada sukuan ke 4. Ya. Bermakna dia adalah positif. Ya. Cos X adalah positif. Okey, jadi bila positif kita letak kat dalam ni, ya. Senang kita nak cari menggunakan kaedah teorem Pythagoras, ya. Okey, yang pertama apa yang kita kena cari adalah, sini kita tahu 4 tadi kan, QR adalah 4. Okey, kita kena cari hypotenuse dia, ya. Kalau biasa dalam teorem Pythagoras 3, 4, 5. 3, 4, 5. Bermakna cos X sebelah per dengan hypotenuse. Jadi jawapan dia adalah positif 3/5. Ya. Positif 3/5. Ya, jawapan untuk cos X, ya, sebelah per hypotenuse. Okey, untuk tan Y pula, ya. B ni dia minta tan Y. Jadi kita tengok tan Y sini, ya. Di sini Y, ya. Sini tan Y. Okey, kalau kita tengok di sini, tan Y ni dia terletak pada sukuan kedua, ya. Kalau sukuan kedua, tan adalah negatif. Jadi jawapan kita mesti ada negatif, ya. Okey, kita letak sudut ni di dalam. Okey, negatif jangan lupa, ya. Negatif tan tentang per sebelah. Ya, tentang per sebelah. Tan sama dengan tan per sebelah. Jadi negatif 3/4. Jadilah jawapan dia adalah negatif 3/4. Okey, kita terus pada contoh 8. Ini contoh yang terakhir lah, ya, untuk subtopik 6.1. Contoh 8 ni adalah soalan penyelesaian masalah, ya. Okey, sekumpulan murid menghasilkan sebuah lengan robotik dengan panjang 15 cm seperti ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Okey, dia dah tunjuk dah dekat sini. Lengan robotik tu adalah 15 cm. Okey. Lengan robotik itu diprogramkan untuk memindahkan satu objek dari titik P ke titik Q, ya. Okey, diberi bahawa cos theta sama dengan negatif 0.866. Ya. Okey, dan minta kita hitung sudut. Yang pertama hitung sudut, ya. Dan yang kedua adalah jarak. Hitung sudut theta. Okey, yang pertama ni, ya, kita kena hitung sudut theta yang ni. Berapakah sudut theta yang ni? Dan yang kedua, kita kena cari berapa panjang Q, ya. Q pergi ke P, ya. Q pergi ke P. Berapa panjang dia, ya. Okey, kita tengok penyelesaian dia. Penyelesaiannya adalah cos theta sama dengan negatif 0.866. Mana kita dapat ni? Okey, ini kita dapat daripada soalan. Ya, soalan. Ya, dibagi siap-siap dalam soalan. Cos theta sama dengan negatif 0.866. Di mana, ya, negatif, tanda negatif bermakna cos negatif terletak di sukuan yang kedua, ya, terletak di sukuan yang kedua. Okey, jadi kita cari sudut rujukan sepadan, ya. Kita tekan je kalkulator, shift cos 0.866
66. Kita akan dapat jawapan dia 30 darjah. Ya, 30 darjah terletak di sukuan yang pertama. Ya, tapi jawapan kita kena berada di sukuan yang kedua. Ya, sebab dia adalah negatif. Jadi, theta sama dengan 180 darjah tolak 30 darjah jadilah 150 darjah. Ya. Okey, seterusnya ya. Seterusnya kita nak mencari jarak antara Q. Q ni pergi ke P. Macam mana kita nak cari jarak? Okey, kita gunakan teorem Pythagoras. Ya, teorem Pythagoras kita tahu panjang lengan robotik adalah 15 kat sini kan. 15. Jadi QO pun adalah 15 juga sebab dia sama sama. Okey, QO 15. Jadi kita nak mencari ni kita tahu ya, alfa di sini adalah 30 ya, 30. Okey, jadi kita gunakan formula cos 30. Mana kita dapat 30 ya? Mana kita dapat 30? Yang ni 150. Ini 150. Jadi yang di sini mestilah 30 ya. Cos 30. Apa formula cos? Ya. Sebelah bahagi dengan hipotenus. Sebelah dia adalah OR. Kita nak tahu berapa OR ni. OR dan hipotenus dia adalah 15. Ya. Okey, jadi kamu ambil kalkulator macam mana nak cari panjang OR ni ataupun RO ni ya. Ambil kalkulator, kamu darabkan cos 30 darabkan dengan 15 ya. Ataupun 15 darab dengan cos 30. Sama je ya. Jawapan dia akan dapat 12.99 cm. Okey, kita dah dapat dah ya dekat sini. RO ni adalah 12.99 ya. 12.99 dekat sini. Okey, dekat RO ni. Okey, seterusnya ya. Seterusnya untuk mencari QR, jarak QR kita kena tahu dulu ya. Untuk mencari jarak QP kita kena tahu dulu jarak Q ke R ya. Macam mana nak mencari jarak QR? Kita guna teorem Pythagoras juga ya. Kalau dekat sini dia menggunakan teorem Pythagoras ya. Teorem Pythagoras. Jadi dekat sini 12.99 ya. Okey, jadi kita macam mana kita nak mencari PQ ataupun QR sama dengan ya QR kuasa 2 kat sini QR kuasa 2 tambah dengan PR kuasa 2. Jawapan dia kita kena puncakan dengan kuasa 2 ya. Okey. Jadi kita kena cari QR ya. QR. Bagaimana nak mencari QR? Kita guna teorem Pythagoras juga ya. Okey. QO 15, RO 12.99. Makanya kita kena tolakkan 15 kuasa 2 ya kat sini untuk mencari nilai QR ya. Okey, 15 kuasa 2 tolak dengan 12.99. Lepas tu dapat jawapan, kita puncakan dengan kuasa 2 ya. Bermakna kat sini QR jawapan dia adalah apa? Ya, QR jawapan dia adalah 7.5 ya. QR 7.5.
Okey, setelah kita dah dapat cari QR, barulah kita boleh cari QP. Ya, bagaimana nak mencari QP? Kita guna teorem Pythagoras juga. Ya, kita campurkan 12.99 tambah dengan 15. Ya, okey, jadi kita akan dapat 27.99. Okey. Kemudian QR ni adalah 7.5. Okey, jadi 7.5 kuasa 2. Okey. Kita campur 7.5 kuasa 2 tambah dengan 27.99 kuasa 2. Kemudian kita puncakan dengan kuasa 2. Dapatlah jawapan 2898. Jadi panjang QP ataupun PQ adalah 28.98. Okey. Jadi cikgu rasa setakat itu saja untuk kali ini. Dan boleh cuba soalan-soalan yang berkaitan ya. Soalan-soalan yang berkaitan 6.1 ini. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan bye-bye.